Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari Bulan 2 akan membentangkan the concept of risk in nature-based tourism and recreation, a systematic literature review. Ahli kumpulan kami, saya Rafiq, Iliana, Nur Afini Laili, Melna Karen, Ilhalijah, Ain Hussein, Nurul Amira, Azvini Faizal dan Arif. Yang pertama, introduction. Mengunjungi persekitaran semula jadi boleh mendedahkan orang kepada banyak risiko. Ia juga berpotensi mengakibatkan kecederaan fizikal dan kadang-kadang boleh menyebabkan kematian. Risiko adalah rawa, iaitu ia tidak sesuatu yang tidak boleh dijangka. Mengikut McNeil 2013 menyatakan bahawa risiko secara historis menggambarkan potensi hasil positif atau negatif, yang mana ia merujuk kepada penentangan terhadap nasib, ketidakpastian dan hasil negatif. Risiko juga relevan dalam pelbagai disiplin ilmu termasuk sosiologi, psikologi, undang-undang, sejarah, ekonomi, sains penjadi, sains kesihatan dan keselamatan. Seterusnya, bagi kajian systematic literature, kaedah yang digunakan ialah dengan melihat pemahaman daripada beberapa orang penulis yang telah melakukan kerja lapangan, termasuk adalah teori yang mereka hasilkan, vocabulary dan juga kata kunci pemboleh ubah. Dan ia menggunakan pertama sekali kaedah ialah dengan melihat kajian empirik. Seterusnya dalam bahasa Inggeris dan juga risiko fizikal, iaitu fizikal sesuatu tempat yang boleh menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi orang untuk melakukan aktiviti rekreasi luar. Yang mana kita lihat bagaimana risiko tu boleh mempengaruhi orang untuk datang ke tempat tersebut. Seterusnya. Terima kasih. Seterusnya ialah tinjauan ciri penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan dalam konteks ada dua, iaitu aktiviti pelancongan dan regresi berasaskan analisis yang dilakukan. Antara aktiviti berasaskan alat sumber jadi ialah mendaki, berenang ataupun berkayak. Selain itu terdapat juga aktiviti payung terjun. Kesukaran aktiviti yang diteliti adalah usia, jantina dan tahap berapa kata kunci risiko, iaitu ekopelancongan, taman negara, adventure ataupun penggambaraan, rekreasi dan akhir sekali ialah pantai. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah kaedah penyelidikan yang digunakan. Yang pertama adalah kaedah lawatan. Kedua adalah kaedah penyelidikan iaitu mengkaji risiko berdasarkan pengalaman. Ketiga adalah kaedah kuantitatif, kualitatif dan kaedah campuran. Ianya bertujuan untuk memahami risiko sebagai sebahagian dari pengalaman. Kaedah yang keempat adalah kaedah pemerhatian dengan menggunakan teknik temu bual. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehpercayaan terhadap risiko yang dikenal pasti. Kaedah yang kelima adalah kaedah soal selidik. Next. Seterusnya adalah risk as a potential negative outcome, iaitu risiko yang berpotensi mendatangkan kesan negatif. 63% penyelidikan membicarakan tentang risiko yang berpotensi dialami oleh setengah individu yang terlibat dengan rekreasi yang akan mendatangkan kesan negatif. Kebanyakan pembelajaran mengenal pasti bahawa sekurang-kurangnya ada satu kebarangkalian kesan negatif yang akan dialami oleh setiap individu. Walau bagaimanapun, persepsi dan juga perilaku individu juga menentukan kesan yang akan berlaku, sama ada kesan negatif ataupun positif. Seterusnya adalah risiko dalam menghasilkan perkara yang positif. Terdapat risiko dibincangkan dalam menghasilkan perkara yang negatif sebenarnya tidak dapat digambarkan keseluruhan kajian kerana ianya perlu merujuk kepada hasil negatif dan positif juga. Kerana ia berisiko ini terdapat dua perkara, iaitu risiko intrinsik dan juga ekstrinsik. So, untuk risiko luaran yang mana ia dapat meningkatkan pergaulan antara satu sama lain dalam melakukan rekreasi atau mengendalikan risiko yang dihadapi bersama rakan ataupun dalam kumpulan. Manakala faktor dalaman ia terdiri daripada ketakutan, ketidakpastian fizikal ataupun
ujian kekuatan mental dan penyelesaian masalah dalam mengendalikan risiko tersebut. Next. Seterusnya adalah kemahiran dan persepsi risiko, yaitu rangka perlindungan. Apa yang saya paham mengenai rangka perlindungan adalah rangka perlindungan adalah satu proses kognitif yang dapat mengatasi rasa bimbang, khususnya kepada persepsi masyarakat bahwa bahaya perlu dielakkan. Hal ini karena apabila risiko berjaya dikawal, maka ianya akan memberikan pengalaman yang baik dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan kepada individu yang terlibat dalam aktiviti rekreasi. Namun, risiko yang tidak dapat dikawal memberikan pengalaman yang tidak baik kepada aktiviti yang melakukan aktiviti rekreasi. Seterusnya, saya serahkan kepada rekan saya. Okey, akhir sekali ialah implikasi dan penyelidikan selanjutnya. Okey, tujuan tinjauan literasi ini adalah untuk memahami bagaimana sastra akademik semasa menangani fenomena risiko dalam konteks semula jadi, iaitu pelancongan dan percutian. Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan hasil negatif iaitu tahap pengalaman dan kemahiran seseorang dalam tangani risiko yang berbeza. Sebagai contoh, ia boleh memutarbalikkan jangkaan kebolehgunaan pengalaman tertentu persekitaran semula jadi, mendorong orang untuk mengambil bahagian dalam tingkah laku yang sebenarnya dianggap sebagai risiko. Sebilangan orang menyarankan agar bawa pengunjung ke kawasan semula jadi nampaknya merasa semakin kurang tanggungjawab untuk keselamatan. Jadi ia memerlukan lebih lagi banyak penyelidikan yang diperlukan untuk menyelidiki bagaimana praktik pengurusan risiko yang berbeza dirasakan dan dinilai oleh kumpulan pelancong dan pengurus tanah personal atau pengendali pelancongan. Okey, itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.